Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan dapat kita berkumpul pada tengah hari petang ini, insya-Allah bagi menyambung dan meneruskan kelas yang kita telah mulakan. Itu berkaitan dengan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita insya-Allah akan mulakan pada petang ni berkenaan dengan mengambil kitab Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah, yang mana kita cuba insya-Allah untuk baca kitab dan juga buat penjelasan. Hari tu kita pindah sebentar sebelum masuk kitab ni, kita masuk kepada fiqh muyassar, ambil berkenaan dengan kitab taharah. Alhamdulillah kita habiskan pada bulan yang lalu dan perjumpaan kita. So bulan ni insya-Allah kita dah masuk kepada kitab yang kita nak bincangkan. Alhamdulillah. Dan nama kitab yang kita ambil adalah Sifatus Salatin Nabi SAW wa ma yalhaquha min adhkarin wa rawatiba. Sifat solat Nabi SAW dan apa yang mengiringinya daripada zikir-zikir dan juga rawatib-rawatib. Karangan Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi hafizahullah. Yang mana cetakan dia banyak. Ada satu yang daripada Dr. Marihil Fahal dibuat tambahan dan sebagainya. Yang saya ambil ini adalah yang asal daripada karangan Syekh Abdul Tarifi sendiri. Okey. Baik, kita mula dengan muqaddimah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Kita nahmadullah ala minanihi wa ni'amihi. Kita memuji Allah Ta'ala di atas kurniaannya dan juga nikmatnya. Lahul hamdu kulluhu awwaluhu wa akhiruhu. Miliknya pujian kesemuanya, awalnya dan akhirnya. Wa ala nabihi tamamus salati wa azkaha. Dan ke atas nabinya itu Muhammad SAW, sesempurna selawat dan juga sesuci-sucinya. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan ke atas keluarga baginda dan para sahabat baginda dan siapa yang ikuti mereka dengan baik. Wa sallama tasliman katsira, dan Allah telah berikan kesejahteraan dengan kesejahteraan yang banyak. Amma ba'du, pun sesudah daripada itu. Fa inna a'zam maqamatil ubudiyati, sesungguhnya setinggi-tinggi, seagung-agung kedudukan pengabdian diri adalah ijtima'u zahiril insani wa batinihi 'ala al-khudu'i lillah. Terhimpunnya zahir seseorang makhluk insan itu dan batinnya terhimpun pada tunduk kepada Allah. Zahir dan batinnya tunduk kepada Allah, itulah setinggi-tinggi kedudukan pengabdian diri. Wala tajtami'ul jawarihu fi ibadatillahi khadi'atan kama fi ada'is salati, dan takkan terhimpun anggota tubuh dalam pengabdian diri kepada Allah Ta'ala dan tunduk itu kepada Allah Ta'ala sebagaimana dalam penunaian solat. Kalau lain bayar zakat, bayar, kita tunduk kan, kita tak tunduk ya, tapi kita tunduk badan kita dalam ketaatan, dalam pengabdian diri dan dalam pelaksanaan adalah pada dalam solat. Walihada, kerana ini kanat a'zama syara'il islami adh-dhahirati, kerana ini solat ni adalah seagung-agung syariat Islam yang zahir. Dia kata waju'ilat fi syari'ati fariqan wa fasilan yu'rafu bihal mu'minu min ghairihi, dan dijadikan itu solat dalam syariat sebagai pembeza dan pemisah yang dikenali dengannya seorang yang beriman berbanding orang yang lain. Mukmin dengan bukan mukmin dikenali dengan solat. Wa alamatan zahiratan ala tawaifi, dan sebagai tanda yang nyata terhadap kumpulan-kumpulan, mana kumpulan yang betul mengikuti agama, yang tidak mengikuti agama dikenali dengan solat.
Fa yaqtassul muslimuna bi ismi ahlul kiblati. Maka dikhususkan orang-orang Islam dengan nama ahli kiblat. An ghairihim, berbanding selain mereka. Kenapa dipanggil ahli kiblat? Wa dzalika listiqbalihimul ka'bata 'inda ada'is salati, dan itu adalah kerana penghadapan mereka akan Kaabah ketika penunaian solat. Betul, nama ahli kiblat ni kerana solat arah kiblat, bukan pandang kiblat je, tapi kerana solat arah kiblat. Li'annahu la takhlu syara'i'u min salatin, kerana sungguhnya tidak pernah kosong syariat-syariat daripada solat. Au min syai'in min ajnasiha, ataupun daripada sesuatu daripada jenis-jenis solat punya pergerakan, kasujudin wa ruku'in wa ghairihima, sebagai sujud, rukuk dan juga selainnya. Hatta boleh kita boleh lihat penjelasan ni hatta daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, tajuk tu dah keluar lama dah. Hatta bila Ibrahim dan Ismail diperintahkan untuk suci, bersihkan Baitullah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan kami buat janji pada Ibrahim dan Ismail, antahira, hendaklah kamu berdua menyucikan baitia, rumahku, lit-taifina wal akifina wa ruk'is sujud, kepada untuk orang yang bertawaf, orang yang beriktikaf, orang rukuk dan orang yang sujud. So memang tidak ada sebenarnya syariat tanpa solat. Tapi pergerakan solat tu mungkin ada persamaan. Sebab tu kita tahu solat ni bukan datang baru sebenarnya. Kalau kita perhatikan dalam surah Maryam ayat 54-55, Allah Ta'ala sebutkan tentang Nabi Ismail alaihissalam. Allah Ta'ala nyatakan, wadhkur fil kitabi Ismail, kenanglah dalam kitab, ingatlah dalam kitab tentang Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, dia seorang yang benar janji, dia seorang rasul lagi nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, dan dia dahulu perintahkan keluarga dia untuk solat dan zakat. Maksud dia Ismail lagi dah ajar keluarga dia solat dan zakat. Cuma masalah banyak mana tinggal tu tajuk lain, tapi memang semua tak ada sebarang syariat kecuali datang dengan solat. Dia kata was-salatu aujabu ma ta'allamuhu as-saghir wal kabiru min al-a'mal az-zahirati, dan solat adalah sewajib-wajib apa yang dipelajari ia oleh yang muda dan yang tua, yang kecil dan yang besar. Daripada amalan-amalan zahir, dia adalah paling wajib dipelajari. Wahya muqaddamatun ala kulli amalin wa birrin, dan solat ni didahulukan ke atas setiap amalan dan juga kebaikan. Wa qad rafa'a Allahu nabiyahu ilaihi fis sama', sungguh telah mengangkat Allah Ta'ala nabinya kepada dirinya ke langit, pada langit, liyushri'aha, untuk dia mensyariatkan akan solat. Ini pada malam Mi'raj Nabi SAW, Nabi terima solat tu, arahan Allah Ta'ala direct, dari atas langit yang 7. Wa anzala Jibrila alaihi, dan Allah Ta'ala turunkan Jibril kepada baginda, liya ummahu bis salatil khamsi, untuk dia, itu Jibril, mengimamkan Nabi pada solat-solat yang 5. Ini pada solat-solat 5. Fayu'allimuhu mawaqitaha, lalu dia ajar Nabi akan waktu-waktu solat, wasifataha, dan sifat-sifat solat. Thumma qala li ummatihi, kemudian baginda pula berkata pada umat baginda, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu semua sebagaimana kamu lihat aku solat. Wa hadha, dan ini yang tentang solat ni, a'zamu isnadin yutlabu, ini sanad paling agung untuk dicari. Orang cari sanad, nak sanad ini, sanad itu, ini sanad paling besar. Kalau orang tu fikirkan nak sanad, ini paling besar. Bukan sanad zikir, bukan sanad pakai serban, bukan sanad untuk selawat. Sanad paling besar kita patut belajar adalah sanad tentang solat yang Nabi dapat daripada Allah Ta'ala secara direct. Okay? Wa awthaqu urwatin yutamassaku biha, dan juga tali yang paling kukuh untuk dipegang dengannya, untuk seorang itu berpegang dengannya. Wa qad sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi, sungguh telah solat Nabi SAW dengan sahabat baginda, nahwan min 20 alfa salatin, lebih kurang 20,000 solat. Dia pasal macam ni, 1 tahun kita solat 5 waktu adalah 1,800 solat.
1 tahun. So Nabi dengan para sahabat duduk Madinah tu confirm lah solat dah jalan. Kita dah dapat 18,000 lah. 18,000. Tapi kalau kita balik pada 3 tahun sebelum hijrah, ketika solat diwajibkan ke atas baginda sallam, dapat 23,000 tahun lebih. 23,000 solat lebih. Tapi yang confirmnya 20,000 lebih tu confirm Nabi telah solat 20,000 lebih solat bersama para sahabat ketika musafir sebagainya. Ya'tamuna bihi, yang mereka para sahabat berimam dengan baginda SAW. Yarawnahu wa yasma'unahu, mereka lihat baginda dan mereka mendengar baginda. Fi hadarihi wa safarihi, ketika hadir Nabi dan ketika safar Nabi. Ketika baginda duduk di Madinah, don solatnya Nabi. Ketika baginda musafir, don solat bersama Nabi di ketika musafir. Hatta asbatil hujjatu fiha qa'imatan, sehingga jadi hujah padanya menjadi tertegak. A'zama min ghairi, lebih daripada yang lain. Tentang solat ni lebih tinggi berbanding yang lain, sebab para sahabat bukan solat sekali. Haji dengan Nabi sekali. Kalau ikutkan bayar zakat, diorang bayar zakat mungkin 7 kali je dengan Nabi, sebab diorang zakat difardukan dalam tahun ke-3, 2 atau 3 hijrah. So Nabi wafat tahun ke-11. So diorang sempat berapa kali je ikut setahun sekali. Zakat bayar berapa kali? Zakat berapa kali kan? Puasa itu juga difardukan, puasa tahun ke-2 hijrah. So diorang puasa dengan Nabi setakat 8 kali. Bukan 8 kali je. So bagaimana dengan solat? Ini ribuan kali, puluhan ribu kali. Jadi tertegaknya hujah tentang solat ni mengatasi yang lain. Tak ada seperti mana solat. Wa madakhilu ittiba' fiha adyaqa min ghairihi, dan laluan-laluan rekaan bid'ah pada solat ni lebih sempit berbanding selain solat. Lebih sempit banding selain solat. Bab urusan jenazah masuk macam-macam. Bab kata tawaf, bab sa'i, bab umrah, macam-macam benda masuk. Tapi bab solat sepatutnya paling sempit. Sebab benda Nabi buat terlampau banyak kali. Para sahabat banyak ceritakan pada kita macam mana cara Nabi solat. Aku nampak Nabi solat macam ni. Bahkan orang tunjukkan, lepas tu orang kata inilah solat Nabi SAW. Aku orang paling serupa solat dengan Nabi. Ini para sahabat buat. Diorang bukannya tinggalkan pemberitahuan tentang perkara berkenaan. Sebab tu bila ada orang kata, macam mana awak tengok Nabi solat? Sebab para sahabat beritahu. Itulah agama kita. Agama kita ni adalah agama rekod. Nukilan dari satu generasi ke generasi berikutnya berdasarkan sanad yang kuat. Bukan cerita-cerita dongeng, orang ni pakai serban lah, orang ni pakai jubah, tak ada. Itu tak ada sebarang kaitan. Solat sangat besar. So Nabi solat dengan tempoh yang paling panjang, dan jadi dia kata laluan-laluan ibtidah, rekaan-rekaan pada solat ni lebih sempit banding selainnya. Wala yazharu amalun min a'malis salati fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wal amru fi ittiba'un aw si'atun. Dan tidak muncul sebarang amalan dari amalan-amalan solat pada para sahabat Nabi SAW melainkan dengan perintah padanya adalah ikutan ataupun keluasan. Maksud ikutan tadi apa yang Nabi kata, atau keluasan yang Nabi izinkan. Wa ma'rifatu ma alaihi sahabatu, dan mengetahui apa yang berada padanya para sahabat radhiyallahu anhum, babun li ma'rifati ma alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui apa yang berada padanya para sahabat Nabi SAW adalah bab bagi mengenali apa yang berada padanya Nabi SAW. Khasatan aqrabahum ilaihi wa aqdamahum suhbatan, terutama yang paling dekat dengan Nabi, yang dekat kepada Nabi SAW, dan juga paling awal atau mula-mula masuk Islam atau lama berteman dengan Nabi SAW. Mereka itulah paling kuat untuk kita tengok. Sebab kita tahu bahawa para sahabat Nabi ada Islam awal, Islam kemudian. Ada yang badui kencing dalam masjid pun sahabat juga. Tapi yang kita tengok adalah yang terutama yang paling hampir, paling dekat, dan yang paling lama bersahabat dengan Nabi, mendampingi Nabi SAW. Kita wahadal kitabu, dan kitab ini, kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, dia kata, dan kitab ini sifatu salatin Nabi, sifat salat Nabi SAW, wa ma yalhaquha, dan apa yang mengiringinya, min adkarin wa rawatiba,
daripada zikir-zikir dan rawatib-rawatib. Buku ni dikata apa? Taqribun li a'malihi sallallahu alaihi wasallam fi salatihil mafrudati. Ya, dia adalah menghampirkan atau mendekatkan terhadap amalan-amalan baginda SAW dalam solat baginda yang fardu. Min sa'ihi ilaiha, daripada Nabi bergerak kepadanya, bergegas kepada solat. Ilan sirafihi minha, sehingga baginda selesai daripada solat. Mula daripada baginda keluar rumah masuk untuk solat sampai Nabi balik tinggalkan, habis selesai dia solat. Wa ma lahiqa al-fara'idha min dzikrin wa sunanin wa ratibatin, dan apa yang mengiringi fardu-fardu tadi daripada zikir-zikir, daripada zikir sunah dan sunah-sunah yang ratibah yang Nabi buat secara berterusan. Wa qad kana aslul kitabi majalisa ama alfin wa arba'i mi'ah wa sab'atin wa ishrina lil hijrati. Dan asal kitab ini adalah majlis, satu majlis mana kelas-kelas pengajian Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, majalisa, pada tahun 1427 Hijrah. Okey, thumma tabi'aha farshun, kemudian mengikutinya pembentangan, wa tafsilun, perincian, wa tartibun, susunan, wa ziyaratun, dan tambahan. Walillahil hamd, milik Allah segala pujian. Wa minhu, dan dari Allah lah, nastamidul auna, kita memohon mendapatkan pertolongan. Wa nastalhimu al-hidayata wa tasdida, dan kita minta diilhamkan akan hidayah dan juga penepatan. Katabahu Abdul Aziz At-Tarifi, telah menulis mukadimah ini Abdul Aziz At-Tarifi. So ingat, ini asalnya buku ni adalah buku yang datang daripada ceramah umum beliau pada tahun 1427 Hijrah. Kemudian disusun balik, ditambah, dan akhirnya jadi sebuah buku. Baik. Okey, seterusnya dimasuk kepada tajuk rukun Islam dulu. Untuk masuk rukun tentang solat, dibincang tentang kepentingan rukun-rukun Islam yang 5. Ahamiyatu arkanil islami al-khamsati, kepentingan rukun-rukun Islam yang 5. Dia kata innallaha farada faraidha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan fardu-fardu, kefarduan-kefarduan, dia mewajibkan kewajipan-kewajipan. Wa syara'a syara'i'a, dan Allah Ta'ala syariatkan akan syariat-syariat. Amara biluzumiha, dia diperintahkan untuk kita melaziminya, sentiasa melakukannya. Wa min a'zami hadhihi syara'i'a, dan daripada sebesar-besar syara'i, dari antara seagung-agung syariat berkenaan yang Allah Ta'ala fardukan, Allah Ta'ala syariat untuk kita adalah arkanul islamil khamsatu, rukun-rukun Islam yang 5. Allati amarallahu azza wa jalla biha, yang telah merintahkan Allah azza wa jalla dengannya. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rukniyatiha lil Islam, dan telah beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rukunnya, rukun Islam yang 5 ni untuk Islam. Kama jaa fil hadithi inda Abdullah bin Umar, sebenarnya datang dalam hadis di sisi Abdullah bin Umar, hadis Abdullah bin Umar fi as-sahihain, dalam Bukhari Muslim. Lalu kitab sahih itu sahih Bukhari Muslim, wa ghairihima, dan selain mereka berdua, bi qaulihi alaihi salatu wassalam, dengan sabda baginda, kata baginda selawat dan salam, bunyal islamu ala khamsin, dibina Islam di atas 5, yakni perkara. Syahadati alla ilaha illallah, penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati, mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhana, berpuasa bulan Ramadan. Wa hajjil baiti, dan juga menunaikan haji di Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa mampu kepada sebarang jalan. Ini maksudnya, ini rukunnya Islam tadi. Sebab dalam ni perkara yang asas untuk kita ambil tajuk solat. Sebab tanpa rukun Islam yang 5 ni, Islam itu tak wujud pada seseorang. Okay? Wa kadzalika ma jaa fi sahihain, demikian juga apa datang dalam sahihain, dalam Bukhari Muslim, min hadis Abi Hurairah, daripada hadis Abu Hurairah anhu, fi qissati ityani Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada atau mengenai kisah datangnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawaha Muslimun, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim, min hadis Umar bin Khattab,
Umar bin Khattab dalam Muslim, Umar bin Khattab dalam Bukhari, datang Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam wa farada biha anil Bukhari, dan dia bersendirian daripadanya, mengenainya daripada Bukhari. So, ini pasal perawi lah, dia perawi Abu Hurairah ke Ibnu Umar bin Khattab. Itu tajuk asal. Dalam soalan tersebut kan Jibril datang tanya Nabi 3 soalan. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Dan bila Nabi jawab dah semua sekali, lepas Jibril tanya pula tentang kiamat, Nabi nafikan tentang pengetahuan kiamat, Nabi beritahu tentang tanda-tanda kiamat, Jibril pergi. Bila Jibril pergi, Nabi kata panggil dia balik. Dia panggil balik dah hilang. Nabi kata itu Jibril. Itu adalah Jibril. Ja'akum liyu'allimakum dinakum. Dia datang pada kamu untuk ajar kamu agama kamu. 3 elemen yang 5 rukun Islam, 6 rukun iman, 1 ihsan, itu adalah benda perkara yang berkaitan dengan agama. So yang pertama sekali adalah rukun Islam. Yang dalam tu ada tajuk tentang solat. Itu nak ditekankan. Dan kita wa'azamu hadil arkan. Bila kita kata dah rukun Islam tu 5, dan seagung-agung rukun ini adalah tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahwa asyahadatani. Itu 2 kalimah syahadah. Itu yang pertama sekali. Tanpa kalimah syahadah, yang lain tak kira. Bila orang tu mengucap 2 kalimah syahadah, barulah dikira telah Muslim. Tapi lepas tu, thumma ya'lihima, kemudian datang sesudah atau menyusul dengan 2 syahadah itu as-salah, solat. Wahyal fasilu wal fariqu bainal mu'mini wal kafiri. Dan dia sebenarnya adalah pemisah dan juga pengisah dan pengasing di antara seorang beriman dan seorang yang kafir. Kama jaa an Rasulillah sallam fi iddati akhbarin. Sebenarnya datang daripada Rasulullah sallam dalam beberapa khabar. Nabi sebutkan tentang perkara-perkara, antaranya adalah sabda Nabi, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Di antara seorang lelaki yang menyebabkan dia terpisah, di antara seorang lelaki dengan kufur dan syirik adalah solat, meninggalkan solat. Dalam hadis yang lain Nabi kata al-ahdu bainahum as-salah. Perjanjian antara kita dan mereka adalah solat. Orang munafik yang menjadikan mereka ni masih dikira Muslim ada sebab mereka masih lagi solat. Nabi kata perjanjian antara kita dan mereka adalah solat. Faman tarakaha faqad kafar. Bila tinggalkan solat dia telah kafir. Jadi sebenarnya dalam tajuk ni ialah yang dikhilafkan oleh para ulama berkenaan hukum. Baik berkaitan dengan masalah terkeluar agama secara total atau tidak, satu. Kalau mazhab Ahmad keras mengatakan bahawa keluar agama. Mazhab Syafi'i walaupun tak kata keluar agama secara direct, tetapi hukuman dia berat. Orang yang tak nak solat dipanggil oleh mak kerajaan, dinasihatkan, disuruh solat. Tak nak solat, dibunuh. Macam kalau anda kata Abu Bakar angkat senjata kepada orang tak bayar zakat, tuan-tuan rasa Abu Bakar buat apa untuk orang tak solat? Pada ketika mana dia nak serang kampung yang tak bayar zakat tu, diorang masih solat. Tentera nak serang ni, azan berkumandang. Umar kata, ya Abu Bakar, diorang masih solat. Abu Bakar kata, demi Allah, kalau mereka halang aku tali unta atau anak unta yang mereka dahulu bagi pada Rasulullah SAW, aku perangi mereka di atas, tak berikan aku benda yang sama. Demi Allah, aku akan perangi orang yang pisahkan solat dengan zakat. Solat dia masih solat, tak nak bayar zakat. Bayangkan solat tak buat. Kita masalah kat Malaysia ni, tajuk ni adalah tajuk besar. Macam saya ceritakan dulu, ada kelas-kelas lain lah. Saya pernah sekali naik bulan apa raya haji, menjelang raya haji kot, naik bas sampai Kanga. Bas tu sampai kat Terowongan Menora, sangkut sikit sebab jam. Sampai Sungai Dua kot, subuh masuk. Bas tu ada dalam 38 orang gitu kot, hampir 40 lah. Dia kata bas tu penuh. Bila turun solat 4 orang yang solat. Yang mungkin Islam ada 4 orang, yang lain-lain tu datang bulan ke tak tahu. Yang perempuan mungkin datang bulan lah, wallahualam kan. Tak solat. Saya cakap lah macam tu, saya kata tentang tajuk bas tadi orang tak solat kan. Ada abang kita seorang, dia ikut geng-geng ride motor. Dia kata, bang, ustaz, itu sikit. Saya pergi ride motor, dia kata. Turun Johor, pergi mana, pusing-pusing, geng-geng Ducati.
Muslim, presiden Muslim. Presiden tu kafir kita faham lah. Presiden kelab motor tu Muslim. Time berhenti solat, daripada 240 orang lebih tu 6 orang yang solat. 240 lebih orang, hanya solat 6 orang saja. Bayangkan macam mana. Ni realiti dalam masyarakat kita yang kita sangat sedih sebab benda tu berlaku, tapi tak, macam orang segan nak cakap. Sebab kadang nak cakap pun anak beranak kita terlibat. Ustaz nak marah, anak tak solat. Imam nak marah, anak tak solat. Dia nak marah siapa? Dia diam. Semua macam dorang cakap sensitif. Sebab kalau ikut kepada asal kan, benda tu kalau bawa kepada kes masalah dari keluar agama, masalah nikah pun pisah tu tak. Mana tidur sekali pun tak boleh dah jatuh murtad dan sebagainya, itu keluar agama. Tapi lah mazhab Syafi'i sebenarnya, kalau kat Imam Syafi'i walaupun dia kata orang tu macam tinggalkan, bukan semua total mana tinggalkan sikit-sikit, kejap solat ni, kejap tak solat. Kadang orang kan solat Jumaat, tempat lain tak solat, dia pasal malas dan sebagainya. Jadi kalau anda kata tu, dia kata tak kafir lagi, tapi panggil suruh solat, nasihatkan, suruh bertaubat. Tak taubat, bunuh. Hukum mazhab Syafi'i keras. Diorang sepakat dalam hukuman yang keras, tapi cuma tak sepakat dalam kata kafir. Kalau kata kafir, tak boleh mandi, kafan, solat tanam dan kubur Islam. Kalau sepakat. Mazhab Ahmad keras sebut tu, memang terkeluar. Bagi hadis Nabi bin lafaz memang tak boleh. Sebab apa lagi tinggal kalau tak ada rukun tadi. Macam ada orang dia kata, yelah saya tak solat, tapi saya bayar zakat, saya puasa, saya pergi haji tiap-tiap tahun, pakai package mahal, tiap tahun saya bayar umrah 2-3 kali sebulan, setahun. Ada orang dirasakan dengan dia buat baik yang lain boleh gantikan solat. Benda lain baik dia buat tu boleh gantikan solat dia terlepas. Ni masalah. Ni kegagalan ni kita kata dalam masyarakat kita. Okey, dia kata ini sangat besar, sangat bahaya sebenarnya. Dia kata ni okey. Benda ni. Okey, saya tekan silap. Okey. Jadi dia kata dalam beberapa khabar memang datang dari Nabi SAW sebutan tentang kufur atau terkeluar agamanya orang yang tidak solat. Okey. Was-salatu hiya silatu bainal abdi wa bainar rabbih. Dan solat tu sebenarnya adalah hubungan di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wa awwalu faraidil jawarihi wa akiduha. Dan dia adalah kefarduan anggota badan yang paling awal dan paling ditekankan. Wa azamu mukaffiratil amaliyati lidzunub. Bahkan dia adalah penghapus dosa sebesar-besar, seagung-agung penghapus dosa yang amali, bagi dosa-dosa. Kita kata kita wuduk kita, solat kita paling besar, menghapuskan dosa-dosa. Setiap hari diulang-ulang. Yang Nabi kata, misal solat 5 waktu adalah seperti sungai mengalir daripada rumah seorang kamu yang dia mandi 5 kali setiap hari. Adakah mungkin ada daki lagi pada badan dia? Sabda Nabi ini penting untuk kita faham. Mukaffiratudz dzunub, ibadat yang menghapuskan dosa-dosa, solatlah paling besar sekali. Wa awwalu, dia kata wala takhlu syari'atu nabiyyin minha, dan tak kosong syariat seorang nabi daripada solat. Yang saya hujahkan tadi kan, apa dalam surah Al-Baqarah 125, surah Maryam 5455, kisah Nabi Ismail pun suruh keluarga dia solat. Dia bukan benda baru. Cuma masalah keserupaan banyak mana kita tak tahu. Maryam pun solat, semua solat. Para anbiya semua solat. Cuma banyak mana jumlah, kadar dia. Dan kita tahu bahawa ada perbezaan sebab Musa AS ketika malam Mi'raj Nabi SAW, dia kata aku dah duga Bani Israel kurang daripada apa yang kau dapat. Dia minta kurang. Daripada 50, turun sampai 5. Sampai 5 itu pun Musa masih cakap kalimah yang sama. Aku dah duga Bani Israel kurang daripada apa yang kau dapat. Pergi minta kurang lagi. Menunjukkan bahawa apa? Bangsa lain tadi mungkin jumlah waktu dia tak sama. Sedikit saja. Adapun kita dapat 5 kali sehari ni, mungkin bagi pada setengah orang rasa berat. Tapi pada zaman dahulu mungkin tak ada macam tu. So ini yang terbaik untuk umat Muhammad SAW.
tak ada dipilih untuk umat Islam, umat Muhammad, kecuali yang terbaik daripada segi amalan. Ya. Wa maratib salihina indallahi bimiqdari hifazihim 'alaiha. Dan martabat orang-orang yang soleh di sisi Allah adalah dengan kadar penjagaan mereka terhadap solat. Makin mereka jaga solat, maka makin itulah mereka dikira sebagai orang yang paling menjaga terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey? Oh, tadi macam mana kita tertinggal? Baca dah. Okey. Oh, tadi kita sebut tadi, kita tinggal. Dia kata dan kerana keagungan solat, perintah Nabi memerintahkan wali-wali, itu para penjaga untuk memerintahkan anak-anak untuk solat ketika sudah mumayyiz. Kan Nabi kata, "Murru aulakum bis-shalah wa hum ibnu sab'." Perintahkan anak kamu untuk solat ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Pukullah mereka untuk kerana tidak solat. Wa hum ibnu ash, ketika mereka berumur 10 tahun. Itu pukul dengan pukulan tidak mencederakan pada umur 10 tahun. Dan ini tak pernah berlaku pada mana-mana syariat Islam melainkan solat. Bab zakat tak ada, bab sekian tak ada pukul. Tapi solat sampai Nabi suruh macam tu. Ini saya tertinggal tadi baca. Lepas saya kata mana bahagian ni tadi saya dah baca dah. Okey. Okey, ahamiyatus solah, kepentingan solat. Wal kalamu ala ahamiyatis salati wa fadliha yatulu jidda. Perbincangan terhadap kepentingan solat dan kelebihannya adalah amat panjang, sangat-sangat panjang. Kalau nak bincang sangat panjang. Wa nususu fi hadha fi kalamillahi wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashharu wa aktsaru min an tudhkara. Dan nas-nas pada perkara ini, itu kepentingan solat, dalam kalam Allah dan sunnah Rasulullah SAW lebih masyhur dan lebih banyak daripada untuk disebut. Sama banyak sangat. Wal kalamu ala ahkami hadis salah wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha wa adabiha wa ma ja'ani Rasulullah SAW min dalika yatulu jidda. Dan perbincangan tentang hukum-hukum solat ini, rukun-rukunnya, kewajipan-kewajipannya, sunat-sunatnya, adab-adabnya, dan apa datang daripada Rasulullah SAW daripada perkara itu juga adalah perkara yang banyak, panjang. Itu perbincangan. Macam dulu kita sering dengar orang baca kitab sifat solat Nabi, Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebenarnya yang orang baca satu jilid tu, itu ringkasan kepada 3 jilid. Bila ringkas 3 jilid, satu jilid tu ada orang ingat ini sajalah yang bacaan ada. Ketika rukuk, sujud, hilang semua. Doa istiftah pun pendek je yang itu. Sekarang doa istiftah lain pun ada. Banyak. Lepas tu bila kita buka yang 3 jilid punya pun nampak, oh, luas. Itu panjang. Kalau dia kata pendek tu untuk just kita ajar orang tu untuk ibadat, supaya sebagai ini dia mampu. Tapi kalau dia kata untuk belajar betul, memang kita kena buka semua sekali, ya. Ada dua arkani wajibati wa sunanis solah, bilangan rukun-rukun dan perkara-perkara wajib dan perkara-perkara sunat solat. Okey. Apa beza rukun, wajib dan sunat? Rukun ni adalah apa yang kalau tak ada dia kira batal, tidak sah. Tidak sah. Apa yang dan rukun tadi kan yang tak ada tidak akan boleh betul. Yang wajib pula dia boleh tampung. Contoh macam kalau kita terlepas, dia wajib, tapi kita terlepas maka kita boleh ganti dengan sujud sahwi. Yang sunat ni kalau tak buat pun tak apa, tak ada sebarang kemestian untuk kita melakukan apa-apa gantian bagi perkara tersebut yang ditinggalkan. Jadi dia ada rukun, kalau tinggal batal. Rosaknya solat tersebut, mungkin rosak keseluruhan atau rosak rakaat yang kita solat, ataupun wajib ni adalah apa yang tak rosak solat tapi kena cover balik dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunat ni langsung tak ada kemestian untuk gantian. Bahkan apa, tidak menjadi satu gangguan kalau ditinggalkan pun. Itu beza 3 perkara. So dia terangkan, wa min ta'zimillahi ta'zimu syara'ihi,
di antara pengagungan Allah Ta'ala, kita kata kita agungkan Allah. Bentuk pengagungan tadi, di antara pengagungan Allah adalah pengagungan syariatnya, syiar-syiarnya. Syiar, apa jadikan lambang bagi agama, apa yang Allah Ta'ala kata ini tanda untuk kamu sembah aku. Kita mesti mengagungkan akan perkara berkenaan. Dia bukan lambang masjid ke bulang bintang kan. Syiar agama tu bukan kat situ. Syiar agama ni letak pada mematuhi perintah, meninggalkan larang. Itu yang syiar sebenar. Syiar sebenar agama ada pada sudut berkenaan. Kadang-kadang luas lagi pada tajuk macam adab dengan mashaf. Kadang ada orang-orang daripada, kita tengok orang-orang daripada luar negara ni, macam-macam perangai ada. Ada dia lonjor kaki, dia letakkan apa? Quran dekat baris kaki dia. Pun ada juga. Jadi ada juga yang kadang-kadang kita jumpa, dia punya apa? Dia punya perangai tu, dia macam tak kisah. Tapi ada juga kumpulan yang jaga. Dia kadang-kadang kita tengok macam benda ni berlaku dekat saya tengok macam dekat Mekah kan. Bila tengok kadang-kadang kita duduk masjid, lepas tu tengah-tengah baca Quran, ada orang tegur kawan tu, angkat Quran, jangan letak macam tu. Dia kata macam tu. Pasal dia rasakan apa? Kawan tu tidak menghormati akan kitab Allah. Mengagungkan syiar Allah Ta'ala tu penting. Tapi apa syiar tadi kan? Macam kaki nunjuk kat kiblat, tak ada masalah. Kaki hadap kiblat tak belum lagi. Quran tadi letak mana? Ini panggil syiar Allah Ta'ala. Apa yang jadi syiar Allah Ta'ala? Syiar agama kita patut muliakan. Jadi di antara memuliakan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah adalah mengagungkan akan syiar-syiarnya. Wa min ta'zimi sya'airihi, dan di antara pengagungan syiar-syiar Allah adalah al-ityanu biha kulliha, melaksanakan ia kesemuanya. Wa adamu tafriqi bainaha, dan tanpa kita membeza-bezakannya. Ini paling sebaik-baiknya. Betul, kita ada rukun, kita ada wajib, kita ada sunat, tapi sebaik-baiknya adalah kita buat sesempurna yang boleh. Jangan jadi macam separuh orang tu, ini kita buat rukun je lah. Ini kita kata antara bentuk yang tidak menghormati akan syiar agama. So dia kata kat sini, dicuba kalau jangan bezakan. Wa kana Ahmadu yukhatti'u man yuqassimu af'ala salati ila faridatin wa sunnatin. Imam Ahmad dahulu menyalahkan orang yang membahagikan perbuatan-perbuatan solat kepada fardu dan juga sunat. Buat semua. Kan? Illa liman arada tamyiza ma tufsidu bihi as-salatu min ghairihi. Melainkan bagi siapa yang ingin untuk membezakan apa yang merosak, akan jadi rosak dengannya solat daripada selainnya. Kecuali untuk kita tahu mana yang membatalkan solat, mana tak batalkan. Adapun dari segi pelaksanaan kita buat semua. Dalam bab kita belajar rukun dan fardu ni, atau rukun dan sunat ni, tujuan dia sebenar untuk membezakan mana kalau kita tertinggal tidak batal, mana kalau kita tinggal solat kita rosak. Itu sebenarnya tujuan. Adapun untuk kita kata ini rukun, ini sekian, tak buat, tak apa. Macam orang Malaysia lah, mazhab Syafi'i kan, bab apa, menyapu kepala. Imam Syafi'i suruh sapu seluruh. Pasal dia lebih sempurna. Yang awak pergi sapu ujung-ujung kepala je, buat apa? Ada baru tu bimbangkan apa, remos hilang, sapu sini je. Pun ada juga. Ini realiti pasal ikut kepada cara Nabi dah ada. Kenapa awak buat paling minimum? Kenapa buat paling minimum? Itu yang kita bimbang pasal masalah tadi. Dia kata perbuatan kita membahagikan tadi dalam bentuk untuk meninggalkan. Kalau dia kata kita untuk mengetahui, bagi membezakan mana batal mana tak batal, ya. Mana rosak tak rosak solat, ya. Tapi kalau dia kata untuk kita membezakan supaya kita buat paling minimum, taklah. Tak boleh macam tu. Hatta la yaqul insanu fi harajin, supaya tidak terjatuh orang ramai ke dalam kesempitan. Sebab dia tak tahu mana yang batalkan solat, tak batalkan solat, sekali semua sekali dia kena ulang. Itu tak mau. So kita belajar untuk itu je. Adapun untuk membahagikan solat kepada fardu dan sunat tadi, kita bimbang perbuatan solat tadi kita, yalah, orang Malaysia minimum. Semua minimum, paling minimum. Subhanallah, rukuk subhanallah azim. Kenapa? Awak lari mana? Kan? Kalau ikutkan Nabi SAW, rukuk dan sujud dia sama panjang dengan diri dia, tahu tak?
Ini pun masih lagi. Kadang pelik. Saya ingat ada orang dulu kat Segambut tu. Dia pergi umrah. Balik-balik umrah dia kata, ish, geng Wahabi ni rukuk lama, sujud lama. Dia balik Malaysia kan, orang Malaysia kan sujud dengan rukuk kan macam sekejap je. Allahu Akbar. Bismillah. dia jadi macam laju kan. Sampai pergi kat Mekah, Allahu Akbar. Lama. Sami Allahu liman hamidah. Lama. Allahu Akbar. Dia lama kan. Jadi kadang-kadang benda tertib yang kita kata, yalah, saya orang kata dia cakap ngam-ngam mudah lah kan. Sekurang-kurang dia kata. Tasbih subhanallah. Ni jaga-jaga sikit. Okey. Wa qad dzakara ulama'u, telah menyebut para ulama, annahu qad jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Sesungguhnya dia kata telah menyebut para ulama, sesungguhnya telah datang daripada Rasulullah SAW pada perkara itu, minasyara'i wal adabi was sunani. Sesungguhnya telah datang dari Nabi SAW pada perkara itu daripada syariat-syariat, adab-adab dan sunnah-sunnah. Ma yazidu ala sittimi'ati sunnatin, yang apa yang lebih daripada 600 sunnah. Maka nasa ala hadha Ibnu Hibban fi sahihihi faqala, dia telah menyatakan pada perkara ini Ibnu Hibban rahimahullah dalam sahih beliau, beliau berkata, fi arba'i raka'atin yusalliha al-insanu, pada 4 rakaat yang solat padanya seorang insan, ada apa? Situmi'ati sunnatin, ada 600 sunnah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajnaha bifusuliha fi kitab sifatis salah. Kita telah keluarkan ia dengan pecahan-pecahannya dan kitab sifat solat. Fa aghna dhalika an nazmiha fi hadha an-naw'i min hadzal kitab. Maka memadai itu daripada menyusunnya dalam bentuk ini dalam kitab ini, dan kitab sahih dia, yakni fi kitabi as-sahih, Sahih Ibn Hibban tu dia tak buat balik lah, tapi dia buat dekat satu buku yang lain. Tapi buku tu tak jumpai. Kalau jumpai ada 600. 600 sunnah. Dalam 4 rakaat tu. Kadang-kadang benda tu banyak perbahasan lah, daripada tangan duduk mana kan, jari gerak tak gerak, tangan angkat tinggi mana, kemudian apa, masalah apa, cara bacaan, sebutan jarak di antara bacaan, baca takbir dengan bacaan, itu bacaan Fatihah dengan surah, dia ada saktah, dia diam sebentar, dalam masalah amin. Jadi kata 600. Kita bilang-bilang mana banyak sangat ni, kan. Habis dia kata dia buat kan. Okey. Wa Ibnu Hibban ni minal a'immatil mukthirina litarhali wa riwayati wal akhdi an syuyukh. Tapi Ibnu Hibban ni adalah di antara rahimahullah, di antara imam-imam yang banyak dan juga banyak membanyakkan dan juga berkelana dan riwayat dan mengambil daripada syekh-syekh, dia guru-guru. Dia memang suka pergi sana ambil sini, pergi sini ambil sini. Wala gharabata ay yakuna indahu mithlu hadzal adadi an Rasulillah. Maka tak pelik untuk ada pada beliau seumpama ini, seumpama bilangan ini daripada Rasulullah SAW. Sebab dia memang rajin jumpa apa untuk berkelana, rajin untuk dan banyak riwayat, serta mengambil daripada guru-guru. So dia pergi sini. Jadi memang tak pelik dia akan dapat banyak jumlah tersebut. Dikatakan sini, kata Syekh Aziz Tarifi adalah wa qauluhu rahimahullah, kata-kata beliau rahimahullah, sittu mi'ati sunnatin, 600 sunnah, la'allahu arada bidzalika. Syekh Aziz Tarifi kata barangkali beliau inginkan dengan itu majaa an Rasulillah SAW min aujuhi dhaifati was sahihati, apa yang datang daripada Rasulullah SAW daripada bentuk-bentuk yang lemah dan sahih. Mungkin maksud dia itu. Mana kalau sahih kita jumpa tak banyak macam tu. Jadi kalau bentuk yang dhaif sekalipun mungkin akan ada. Wala'allahu arada ma huwa mukarrarun, dan barangkali dia nakkan dengan apa yang berulang, minal aqwali wal af'ali, daripada kata-kata dan perbuatan, fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat. Mana apa jumlah dalam rakaat pertama campur jumlah rakaat kedua, campur-campur. Mungkin itu maksud dia. Wal ikhtilaf fi suwari wal ahwali fi kulli rak'atin, di atas perbezaan bentuk rupa dan keadaan-keadaan pada setiap rakaat. Sebab tangan Nabi kan letak di mana, ada macam riwayat macam ni, ada riwayat macam ni. Yang tinggi tangan Nabi macam mana, ada yang angkat sampai sini, ada angkat sampai sini.
dan jari dan sebagainya. Jari pula ada macam ni, ada macam ni. Mungkin dikumpulkan semua sekali itu berdasar kepada kepelbagaian bentuk. Sebab tu keluar sampai 600. Wallahu alam. Dan campur juga yang sahih dan tak sahih. Okey, sahih dan lemah. Yang sahih dan yang lemah. Okey. Wa ma'lumun, dan sedia diketahui, annahu ma thabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'luhu fi ba'dil raka'ati atau fi ba'dil ahwali la yadullu ala annahu yaf'aluhu fi ba'diha al-akhari. Dia kata dan telah sabit, sungguhnya apa yang sabit, dan sungguhnya dia kata sedia diketahui bahawa apa yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan baginda pada sebahagian rakaat atau pada sebahagian keadaan, tidak menunjukkan kepada bahawa baginda melakukannya pada sebahagiannya yang lain. Mana mungkin Nabi buat di sini, Nabi buat macam ni, tapi pada waktu yang lain mungkin Nabi tak buat macam tu. Sebab tu kenapa bila kita kata, saya pernah ada budak-budak muda dekat waktu saya mengajar dekat Surau RTM, ganti Ustaz Syed Nur Hisham. Dia bagi saya tempat tu, so saya duduk situ. Tapi lepas tu sebelum saya dapat kerja, saya tinggal kan. Marah dia. Dia kata, entah duduk situ lah. Dia ni. Saya kata, yelah betul lah. Waktu hujung saya mengajar tu, dah start. Ada orang daripada dalam tu kata, Ustaz kita buat rakaman. Dia start. Dia nak ajak masuk rakaman. Tapi saya lepas tu sebelum dah berjadi tu, saya belah. Saya tinggal kan. Ustaz Indonesia marah. Tapi cerita dia waktu pergi mengajar tu kan, saya tinggal, dia tak ada, saya jaga tempat tu. Ada budak muda 3-4 orang tu datang jumpa saya. Lepas daripada solat ke lepas kuliah. Dia tunggu nak sembang dengan saya, 4 orang ni. Dia jumpa, dia kata, Ustaz minta maaf, kami nak tanya soalan. Budak-budak muda. Lelaki. 3-4 orang. Nabi kita satu, Quran kita satu. Kenapa kita solat lain-lain? Dia cakap itu. Saya pun katalah, saya kata Nabi kita satu, Quran kita satu. Tapi masalah yang awak semua kena faham, saya kata, ada benda Nabi buat sekali sahaja dan sehidup baginda sekali saja, maka tak akan ada percanggahan. Contoh macam haji, Nabi buat sekali je, maka tak ada khilaf. Wukuf hari apa, tawaf macam mana, ada khilaf? Tak ada khilaf. So Nabi buat sekali je. Adapun solat, saya kata Nabi buat dalam keadaan tempoh yang panjang, mungkin 13 tahun, 12 tahun kan Nabi buat. Maka timbul masalah perbezaan, kawan ni nampak apa, kawan ni nampak apa, kawan ni nampak apa. Saya kata paling mudah untuk faham perkara ni adalah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tegur, dia bukan tegur, dia dengar bacaan Quran Hisham bin Hakim bin Hizam baca surah Furqan, tak macam dia belajar dari Nabi. Dia belajar dengan Nabi, kawan tu baca lain. Dia pun nak terekam, tapi tengah solat dia tunggu sekejap. Habis solat dia tengkuk, dia tarik depan, sampai bawa depan Nabi. Kawan tu ikut je lah macam ni. Sampai depan Nabi. Dia berkata, apa ni? Apa pasal ni? Dia kata, ya Rasulullah, ni dia ni, dia baca Quran surah Furqan tak macam kau ajar aku. Kau ajar aku surah Furqan, dia baca lain. Nabi kata, lepas tangan tak lepas gini. Sambil cakap tangan tak mungkin terlepas gini, Umar lepas. Betul, Nabi kata pada Hisham bin Hakim bin Hizam, baca. Dia baca surah Furqan. Habis dia baca, Nabi kata, hakadha unzilat, macam tu ia turun. Nabi tanya pada Umar, baca, engkau punya pula. Habis Umar baca, Nabi kata, hakadha unzilat, macam tu ia turun. Sebab cerita dia kan, bacaan Quran Nabi ni, yang Nabi terima dari Allah Ta'ala, satu bacaan. Tapi ketika Nabi nak baca Quran kepada para sahabat yang datang dari jauh, kabilah berlainan, Nabi tahu ada separuh mereka tak boleh bercakap atau membaca Quran macam Quraisy baca. So Nabi minta Allah Ta'ala luaskan. So Nabi pun baca Quran ikut dialek diorang. Itu yang kita dengar wadduha, juradduha, sabbih rabbikal a'la, sabbih rabbikal a'la. Sebab apa jadi macam tu? Sebab orang kabilah tak boleh sebut a'la. Tak boleh. Alaihim jadi alaihum. Dia tak boleh. Saya ingatkan benda ni pelik kat Yaman, ada kabilah. Fihi fihu. Fihi fihu. Fihi fihu. Janganlah lawan, mampus tak tukar. Kita yang belajar bahasa Arab ni, kita tahu kalau domir tu, bawah dia baris bawah, dia turun bawah lah. Atau sebelum dia ya mati, dia jadilah ya baris bawah juga. Fihi. Dia tu sentiasa baris depan. Jadi alaihim, jadi alaihum tu. Jadi bila Nabi kata macam tu ia turun, saya kata tengok.
Kalau Nabi boleh kata betul pada A, betul pada Umar, betul pada Hisham bin Hakim bin Hizam, betul pada Umar. Dia macam tengok masalah tangan Nabi, tinggi mana, tangan apa letak di mana. Itu semua tu masalah tak ada timbul tajuk. Bismillah kuat, bismillah perlahan. Tak masalah ada saya kata. Dia diam. Diorang tak tahu, saya tahu apa jadi ke diorang. Tapi saya bagi jawapan yang macam tu. Sebab Nabi bukan solat sekali. Dia Nabi buat dekat sini, mungkin tak buat dekat sana. Buat kat sana, mungkin tak buat kat satu lagi tempat. So siapa nampak, dia jadi saksi untuk apa dia nampak. Dan bukan apa dia nampak tadi, apa yang orang tu tak nampak, membatalkan apa dia nampak. Ni kaedah. Kan? Asyahidu hujatun ala ma yashhad. Saksi adalah orang yang menjadi hujah ke atas orang yang tak hadir. Siapa hadir, jadi hujah pada orang yang tak hadir. Bukannya orang yang tak hadir jadi hujah pada orang yang hadir. Umar tak pernah dengar, tak boleh. Sebab Umar kadang datang pergi duduk dengan Nabi sekejap. Waktu lain dia tinggalkan Nabi. Jadi secara tak langsung itu yang saya kata macam tu kena faham. Ini kasih macam ni kita sebut. Nabi mungkin buat pada sebahagian keadaan, sebahagian rakaat, tapi tak buat pada tempat yang lain. Illa idza kana thammata qarinatun ala dhalika. Kecuali lah jika di sana ada sebarang qarinah atau punca atau alasan untuk itu. Famaja'an Rasulullah SAW annahu kana yarfa'u yadayhi fi halin la ya'ni annahu yarfa'uha fi mawdi'in akhar yakunu fi ma yaliha minar raka'ati hatta ya'tihi dalilun ala Rasulullah SAW fi dhalika aw qarinatun zahiratun. Jadi dia kata maka apa yang datang daripada Rasulullah SAW bahawa baginda dahulu mengangkat dua tangan baginda pada satu keadaan tidak bermakna bahawa baginda mengangkatnya pada tempat yang lain. Yang menjadi padanya menjadi pada tempat yang pada keadaan lain tadi yaliha min rakaat, pada apa yang berikut daripada rakaat-rakaat yang berlaku. Sehingga kita cakap macam itu sehingga datang dalil daripada Rasulullah SAW pada perkara itu ataupun qarinah yang nyata. Kalau tak ada, yang kita boleh cakap, kita boleh menafikan. Sebab tu mengangkat tangan ini adalah sunnah, bukannya rukun. Sunnah bukan rukun. Tapi takbir Ratul Ihram, ya, itu ada rukun. Ada beza tu, pembezaan berlaku. Tapi kalau ikut sebenar, sebab apa Nabi buat di sini tu mungkin tak buat di sini. Apa yang buat pada rakaat ni mungkin tak buat pada rakaat ni. Okey, baik. Fa in kana al-muradu, jika sekiranya apa yang dikendaki, wa in kana murad Ibnu Hibban kana kadzalika, maka jika kehendak Ibnu Hibban adalah sedemikian, fa inna hadza waridun jidda, maka ini memang datang sangat-sangat, memang datang sangat-sangat. Wa in kana ghairahu fa fihi nazar, jika dikendaki oleh Ibnu Hibban maksud 600 sunnah tadi dengan maksud lain, maka padanya ada sikit komentar lah, sedikit ulasan. Dia kata walidzalika faqad qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabihi Madarijus Salikin, kerana itu telah berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, walam yuwaffis salata adabaha allati sannaha Rasulullah SAW wa fa'alaha wa hiya qaribun min mi'ati adab ma baina wajibin mustahabbin, dan tidak mencukupi, walam yuwaffi as-salata, dan tidak mencukupi salat, adabnya yang disunahkan oleh Rasul SAW dan perlakuannya, dan ia, kata Ibnu Qayyim, menghampiri 100 adab yang ada di antaranya wajib dan ada di antaranya digalakkan. Kata-kata Ibnu Qayyim kan, dia kumpulkan, dia jumpa dalam sejumlah hampir 100, tak sampai 600. okey. Waqad dzakara Abdul Hayy Al-Kattani fi kitabihi Fihrisil Faharis. Sekarang telah menyebut Abdul Hayy Al-Kattani dalam kitab beliau Fihrisil Faharis, indeks segala indeks, fi terjemati Abdurrahman Al-Aidarus Al-Misri, dalam biografi atau biodata Abdurrahman Al-Aidarus Al-Misri min talamidati Muhammad Hayah As-Sindi, yang merupakan di antara para penuntut Muhammad Hayah As-Sindi, wa Syekh Az-Zabidi, Syekh Zabidi ni daripada Zabid, dekat Yaman, Zabid tempat. Wa Atiyata Al-Ujhuri Asy-Syafi'i, dan Atiyah Al-Ujhuri Asy-Syafi'i, annahu dakhala fi Misra anal ulama fil Azhar, bahawa dia masuk ke Mesir kepada para ulama di Azhar, wahum yantakhibuna man yasluhu li imamatis salah, dan ketika itu mereka sedang
memilih, membuat undian, membuat pilihan, okey, pilihan raya, siapakah orang yang paling layak untuk mengimamkan solat. Fastasyaruhu, lalu mereka minta pendapat dia, minta pendapat kepada Abdul Rahman Al-Aidrus Al-Misri, okey, minta pada dia. Faqala, maka kata Muhammad Al-Aidrus Al-Misri, la uahhila laha illa man ya'uddu li salatin wahidatin 500 sunnatin yastahdiruha. Aku takkan layakkan bagi jadi imam ni, melainkan siapa yang boleh membilang untuk solat yang satu tu 500 sunnah yang dia hafal. Sebut 500 baru aku boleh bagi dia jadi imam. Fa'ajibu lidzalika, maka mereka takjub dengan kata-kata dia. Wa talabuhu ba'da bi'addiha, dan mereka minta kepada dia hitung 500 berkenaan. Fa'addaha lahu, dia hitung untuknya 500 berkenaan. Maka berkata, qala Abdul Hayy Al-Kattani, pengarang kitab tu, dia kata apa? Wa mundzu sami'tul hikayata wa ana astahwiluha. Dia kata, dan semenjak aku dengar akan kisah ni, cerita ni, dan aku rasa pelik akan cerita ni 500 tadi, wa asta'zimu amraha, dan aku rasa besar akan perkara ini. Dia kata, hatta wajadtu qaul Ibnu Hibban, aku rasa pelik sehinggalah aku jumpa kata-kata Ibnu Hibban. Thumma sirtu at-tatabba'u ahwalahu sallallahu alaihi wasallam fi shalah wal harakatihi. Kemudian aku mula mengikuti keadaan baginda SAW dalam solat dan pergerakan-pergerakan baginda. Fakada yajtami'u adada madhkurata aw azidu, maka hampir-hampir hampir-hampir dia terhimpun bilangan yang disebutkan, atau aku lebih sikit, 500 atau lebih, dia kata. Wa man tarakal ajalata asaba wastafada wa afada, barang siapa yang meninggalkan gopoh gapah, dia pasti tepat mendapat faedah dan memberikan faedah. Dia kata, ini kata, okey, ini apa yang disebutkan pasal kita nak bahaskan tentang tajuk. Banyak tu tak boleh kita belajar ada sunnah Nabi dalam solat tadi. Okey, Syekh Ahmad Tarifi ni dia bahaskan untuk kita faham. Pasal memang benda ni kalau ikutkan pada kata Ibn Hibban tadi, dari buku tu tak ada. Yang dia kata dia dah sifat solat Ibn Hibban tadi tak wujud. Dah hilang. Wallahu a'lam hilang kat mana. Tapi tak dapatlah kita nak tengok balik kan. Tapi kalau dia kata dia sebutkan benda tu, memang dia buat. Tapi masalahnya barang tak ada untuk kita buat bandingan. Tapi kadang-kadang sekali Syekh Ahmad Tarifi kata mungkin macam ni, mungkin macam ni. Tapi bila bincang balik, dia kata memang ada orang dekat Mesir dulu, dia bincang tajuk ni. Dia kata 500. Boleh bilang 500 baru jadi layak jadi imam. Tak cukup 500 jangan jadi imam. Okey. Dia kata wahada naziru majaa an Ibn Hibban. Ini kata Syekh Ahmad Tarifi adalah ini sebanding dengan apa yang datang daripada Ibn Hibban. Wa huwa ala ma taqaddama takhrijuhu, dan dia di atas apa yang telah lalu pengeluarannya. Mengikut pada yang cakap tadi lah, yang saya cakap tadi, maksud dia mungkin sahih, dhaif sekali, kemudian perbezaan keadaan A, keadaan B, keadaan C pada waktu berbeza, kan, kepelbagaian kedudukan tangan, mata tengok mana, semua sekali itu akan ada terlibat. Cara bacaan semua sekali akan ada terlibat. Okey. Wa idza aradna ihsa'a ma jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahkamis salati wa adabiha wa sunaniha. Apabila kita ingin untuk menghitung apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hukum-hukum solat, adab-adabnya dan juga sunnah-sunnahnya, fa innahu yatulu jidda, maka sesungguhnya ia akan sangat panjang. Wal ahadits fi hadha jama'atun minal ulama. Hadis-hadis pada perkara ini telah menghimpunkannya sekumpulan di kalangan para ulama. Walimkinu istifa'uha fi mithli hadzal maqam. Namun tak boleh kita nak meletakkan ia semua sekali, mencukupi ia semua sekali dalam kedudukan ni. Kan dia panjang lebar pula buku ni. Kita nak bincangkan secara direct kepada tajuk ni, tapi macam mana nak buat? Dia kata, wa qad sannafa fi hadzal babi jama'atun minal ulama. Saya telah mengarang pada bab ini sekumpulan di kalangan para ulama, kal Imam Ahmad rahimahullah. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah fi risalati, dan risalah beliau bernama As-Salah.
Dia ada karang satu kitab nama As-Salah. Wa kadzalika Abu Nuaim Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain. Al-Fadl ibn Dukain dalam kitab beliau As-Salah. Muhammad bin Nadar Muhammad bin Nas fi kitabih Ta'zim Qadr as-Salah. Muhammad bin Nas dalam kitab beliau mengagungkan kadar solat, nilai solat. Wa ghairuhum, dan selain mereka ramai lagi. Wa qad jama'aha ba'dul mutaakhirin fi iddati mujalladat. Kita telah menghimpun semua kitab-kitab tadi, sebahagian orang terkemudian, orang terkini, dan beberapa jilid digabungkan sekali. Wa ma ja'an Rasulullah SAW fi hadha ala alfi khabarin. Dia kata apa yang datang dari Rasulullah SAW pada perkara ini, sifat solat ni, sebenarnya lebih daripada 1000 khabar. More than 1000. Pada semua bentuk lah yang bentuk kita panggil apa, perbincangan berkaitan bacaan, perbincangan masalah kedudukan, tempoh lama ke perlahan, dan baginda duduk berdiri lama ke berdiri sekejap ke, semua sekali. Amin Nabi macam mana, semua sekali. Baina sahih wa dhaif, di antara sahih dan dhaif. Okey. Wa huwa mahallu nazarin, dan dia adalah tempat untuk kita penilaian lah. Wal kalamu ala ma'aniha wa dzikru kalam ulama wa ikhtilafi, dan juga perbincangan tentang makna-maknanya, sebutan kata-kata para ulama dan pencanggahan mereka, la yumkinu hasruhu, tak boleh kita menghitung semua sekali, banyak sangat. Walakinnana, tapi kita, dia kata, natakallamu ala mashtahara, kita akan bincangkan dengan apa yang paling masyhur. Wa yahtaju ilaihi kathirun minan nasi, dan berhujah dengannya, dan perlukan kepadanya ramai di kalangan manusia. Perlukan kepadanya ramai manusia, minal masaili, daripada persoalan-persoalan, mimma qarrarahu ba'dul ulama, daripada apa yang diperakui oleh para ulama, ba'dul ulama. Wa ya'duduhu ad-dalilu, dan disokong ia oleh dalil, an Rasulullah SAW was sahabati radhiyallahu anhum. Yang mana kita akan tumpukan kepada apa yang diperlukan saja, apa yang masyhur, diperlukan ia kepadanya ramai, diperakui oleh para ulama dan disokong oleh dalil daripada Rasulullah SAW, daripada para sahabat. Wa natabayyanu bil jumlati inda kulli mas'alatin dalilaha min kalamillah atau kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan jelaskan secara keseluruhan ketika setiap persoalan dalilnya, dan juga daripada kalam Allah dan juga kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kalami sahabati wa tabi'in, atau kata-kata para sahabat juga tabi'in, wa immatil Islam, dan imam-imam Islam. Wal umdatu fi hadha, dan sandaran kita pada perkara ini adalah al-wahyu, wahyu. Bagi kita kan tahu akan ada orang kata ustaz ni kata, ulama ni kata, orang ni kata, tapi sandaran utama kita adalah wahyu. Kita bukan macam dikatakan oleh setengah orang, dia takkan ulama tak tahu, itu ayat tak boleh pakai. Sebab ulama tadi bukan kita reject dia secara langsung, sebagai manusia dia boleh salah, boleh betul, dia boleh tepat, dia boleh tersilap. Dengan sebab itu kita cuma ikut apa dia tepat saja. Cara kita tahu dia tepat adalah kita bandingkan dengan dalil. So, para ulama tadi pada zaman berkenaan, kita kata zaman mereka tadi memang bila benda bentuk pengulasan tentang hadis kan Nabi SAW, tentang periwayatan, kadang-kadang masih berjalan tak habis lagi. Jadi tiba-tiba ada orang kata ini muktamad, tak boleh. Ayat muktamad ni pelik. Muktamad dalam mazhab Syafi'i, muktamad dalam mazhab sekian, ini bukannya diajar oleh Nabi SAW. Sebab kita tak terikat dengan kewajipan ikut orang kata muktamad. Maka kadang-kadang dalam mazhab Syafi'i pun benda muktamad pun orang langgar. Jadi tak apa langgar sebab bukan muktamad. Tak apa langgar sebab ada ashab Syafi'i cakap. Ini jaga sikit. Sebab kita punya sandaran adalah wahyu. Tempat kita rujuk untuk apa kita buat, apa kita tinggal, kita sebut, kita lakukan pergerakan tadi adalah wahyu. Itu apa? Kalamullahi ta'ala, kalam Allah ta'ala, atau kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau kalam Rasul sallallahu, sebab Allah kata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak adalah baginda berkata-kata daripada keinginan baginda sendiri, tiada ia kecuali wahyu yang diwahyukan. Wa ma ada zalika, dan apa-apa selain itu, fa inna ma huwa bihajatin ila an yuhtajja lahu, maka ia perlukan, maka ia
perlukan kepada dihujahkan untuknya, datangkan hujah baginya dengan dalil, baru kita boleh jadikan ia sebagai sandaran. La ayyuhtajja bihi, bukan dihujah menggunakannya. Dia perlukan hujah untuk menyokongnya, bukan dia jadi hujah ke atas orang lain. Wallahu innama yata'abbaduhun nasu bikalamihi, dan Allah hanyalah mengabdikan diri kepadanya manusia dengan kalamnya. Wa kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalam Rasulullah sallam. Kita tak jadi abdikan diri dengan kata-kata orang. Kita abdikan diri kepada Allah dengan firman Allah, sabda Nabi. Baru betul. Sebab kita ni hamba Allah, bukan hamba orang. Okey? Wa ba'da dzalika, dan sesudah daripada wahyu tadi, kita bersandar kepada siapa? Amalus sahabati wa ijma'uhum. Amal para sahabat dan kesepakatan mereka. Kalau kita ambil seorang-seorang, akan keluar macam-macam. Ada yang mungkin diorang berijtihad sendiri. Tapi bila kita ambil majoriti mereka, itu dah jadi ijma'. Walidha yaqulu Imam Ahmadu, kerana itu berkata Imam Ahmad, al-ijma'u ijma'us sahabati. Ijma' itu adalah ijma' para sahabat. Wa man ba'dahum taba'un lahum, dan siapa selepas para sahabat mengikuti kepada para sahabat. Bukan dia ada boleh bersepakat langgar sahabat. Betul, jadi amal. Kalau para sahabat tak ada, awak datang mana? Kalau para sahabat ada percanggahan, kita mungkin faham, kita pilih A atau B. Kalau benda awak buat ni tak ada sahabat buat, tak ada dipelajari daripada para sahabat, dia awak dapat mana? Ini banyak perkara yang sebenarnya dalam bab solat tu utamanya, macam dikata sini, sempit untuk orang tu datangkan dengan bukan-bukan. Okay? Atau macam bila orang buat apa, Sayyidina dalam selawat ke atas Nabi. Para sahabat seorang tak buat. Tak ada ruang untuk di situ sesiapa pun datang dengan rekaan berkenaan. Okey. Wa qala dhalika aidan Daud ibnu Ali, telah berkata demikian juga Daud bin Ali. Daud bin Ali ni dia sebut dalam i'tiqad Imam Munabbal tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tahu kan, dia daripada kitab Faqih Mutafaqih. Okey. Dia kata fa'in, dia kata Daud bin Ali kata fa'in thabata ijma'us sahabati ala mas'alatin minal masaili, maka jika sabit kesepakatan para sahabat pada satu persoalan dari persoalan-persoalan yang datang, fa'ina idzin la qaula li ahadin ba'dahum, maka ketika itu tiada kata-kata bagi sesiapa pun sesudah mereka. Wa in kana min ajillati tabi'in. Dan dia kata sekalipun wa in kana min ajillati tabi'ina wa immatil Islam, sekalipun orang yang bercakap opposite para sahabat punya kesepakatan tadi, seagung-agung tabi'in dan daripada imam-imam Islam, dia tak layak, tak boleh. Wali hadha yang bagi ayatanial muta'allimu bi aqwalis sahabati, kerana ini haruslah untuk mengambil berat seseorang pelajar dengan kata-kata para sahabat, fima yata'allaqu bil ibadati khassatan, pada apa berkaitan dengan ibadat terutamanya. Wa dzalika, dan itu adalah li'annahum, kerana mereka aqrabu ila fahmi muradi Rasulillah SAW, mereka lebih hampir kepada mengetahui kehendak Rasulullah SAW. Wa au'a ila tanzil, paling mendengar kepada penurunan wahyu. Mana ada orang lebih kuat? Mereka tengok wahyu turun depan mata mereka. Wa alamu biwaqi'il hal, dan mereka lebih tahu tentang suasana, realiti keadaan. Ketika turun ayat tadi, apa jadi? Ketika Nabi tunjuk apa yang dia buat. Wasabab urud hadis, serta sebab datangnya hadis. Fa idza ikhtalafu fa hina idzin huwa si'atu, maka jika mereka pula bercanggahan, maka ketika itu ia adalah keluasan. Dan itu luas. Kita boleh pilih salah satu di antara yang ada, tapi bukannya kita reka dengan amalan kita sendiri. Kena balik pada apa yang pecahan mereka. Boleh pilih salah satu di antara pendapat mereka. Ada luaslah. Kalau mereka sepakat, tak ada siapa boleh ada pendapat lain. Waqad qala Imam Ahmadu liman allafa kitab al-ikhtilaf. Sebenarnya telah berkata Imam Ahmad
kepada orang yang mengarang kitab ikhtilaf, wahwa Ishaq bin Bahlul Al-Anbari. Ya, nama dia pengarang kitab tu Ishaq bin Bahlul Al-Anbari. Samihi kitab Syi'ati, tukar nama kitab kau ikhtilaf ni kepada nama kitab Syi'atil, keluasan. Jangan namakan kitab tu dengan ikhtilaf, tapi namakan dengan Syi'ah. Ini keluasan pendapat, keluasan amalan. Wa mithluhu qaulu Umar bin Abdul Aziz. Seumpama ini juga kata-kata Ibn Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz kata apa? Ma uhibbu anna ashabat Rasulullah SAW lam yakhtalifu. Aku tak pernah suka bahawa para sahabat Nabi yang tak bercanggahan. Aku tak pernah suka kalau para sahabat tak bercanggahan. Bukan dia suka orang bercanggahan. Dia kata aku tak suka, bukanlah aku suka, tidaklah aku suka untuk para sahabat tidak bercanggahan. Li'annahu law kana qaulan wahida. Kan jika pendapat tu satu, diorang sepakat dengan satu perkara, kana nasu fi dhikin, maka orang ramai dalam kesempitan, tak ada option lain. Kalau bersanggahan ada option lain, kalau tak bersanggahan tak ada option lain. Innahum a'immatun yuqtada bihim, sebab mereka ni imam-imam yang diikuti dengan mereka. Falau akhadha ahadun biqauli rajulin minhum kana fi si'atin, kalau berpegang seseorang dengan kata-kata atau pendapat seorang dari kalangan para sahabat, maka dia dalam keluasan. Kalau diorang ada percanggahan, tak ada percanggahan, tak bolehlah awak buat pendapat baru. Ini faham maksud dia. Qala Qadi Ismailu, berkata Qadi Al-Ismail, innamat tawsi'atu fi ikhtilafi ashabi Rasulullah SAW tawsi'atun fi ijtihadir ra'i. Hanyalah perluasan pada percanggahan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dia adalah perluasan pada ijtihad pendapat. Fa amma ma yakunu tawsi'atun ay yaqulan insanu biqaulin wahidin minhum min ghairi an yakuna al-haqqu indahu fihi fala. Adapun untuk untuk menjadi perluasan daripada sahabat Nabi ni, percanggahan para sahabat ni adalah perluasan dalam ijtihad pendapat saja. Tapi adapun untuk seorang tu kata perluasan tadi untuk berkata seorang insan dengan kata-kata seorang di kalangan mereka dengan tanpa kebenaran balik kepadanya, maka tak boleh lah. Contoh macam kalau kata Umar bin Khattab, bagi dia mandi wajib, tak boleh ganti dengan tayamum. Dengan ada hadis Nabi datang maksud dengan opposite, takkan kita nak menangkan Umar lagi? Takkan nak kata macam kena pakai kata-kata Umar. Umar pun sahabat, ya sahabat, tapi bukan maksud dia awak kena pegang macam tu. Faham tak? Dia punya pendapat dari pendapat Umar, pendapat dia. Tapi kalau kita bukan bersama dia, bila dia hanya kerana dia, dan bukan juga maksud dia suka hati saya nak pilih mana, tak. Kebenaran bersama dia ke tidak? Untuk orang tu pilih hanya asalkan ada pendapat, bukan. Walaupun kebenaran bukan bersama dengan dia, tak boleh. Bukan yakun al-haqqu indahu fala. Walakin ikhtilafuhum yadullu ala annahum ijtahadu fakhtalafu. Akan tapi mereka punya percanggahan, itu para sahabat, menunjukkan kepada mereka dia berijtihad, lalu mereka bercanggahan. Mereka berijtihad lalu mereka bercanggahan. Tapi bukannya benda tersebut untuk orang tu boleh pilih. Maksud dia tadi kan, dia cuma pergi kata walaupun tak benar, walaupun hadis Nabi datang kita lawan juga, mana boleh macam tu. Kisah saya sebut tadi kan, macam Umar bin Khattab, dia punya pendapat tadi, tapi hadis Nabi datang, Nabi tunjukkan tayamum tu boleh gantikan mandi. Tak payah kita kata tunggu sampai air ada baru mandi dan solat. Umar punya pendapat tadi, pendapat dia, pendapat Ibn Mas'ud, Ibnu Umar, pendapat macam tu. Tapi bukan maksud kita kata kita boleh pilih je, tak. Tengok dengan dalil juga, bukan hanya setakat kita kata pegang. Mereka berijtihad, tapi ijtihad tadi mungkin salah. Baik. Qala Ibn Abdul Bar mu'alliqan, berkata Ibn Abdul Bar mengulas akan kata-kata Qadi Ismail, kalamu Ismail hadha hasanun jidda. Kata-kata Ismail ni sangat-sangat elok. Sebab dia nak fahamkan, bukan maksud ikhtilaf para sahabat tadi, maksud dia boleh kita pilih salah seorang walaupun kebenaran tak bersama dengannya, tak. Tapi diorang bercanggahan kerana ijtihad mereka. Tapi kita kata bukannya berbentuk dengan kita boleh pindah-pindah suka hati kita. Walaupun kita dah tahu hadis Nabi, kita langgar juga, tak boleh lah. Ada sahabat kata boleh, bukan macam tu, bukan begitu.
Was-salatu hiya ruknul tsani min arkanil Islam. Solat adalah rukun kedua daripada rukun Islam. Wa hiya amududdin, dan dia tiang agama. Wa qad faradallahu subhanahu ala nabi Muhammadin hina ma usriya bihi. Ya, dan tengah memfardukannya Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana diperjalankan baginda, itu pada malam Isra' dan Mi'raj. Itulah pada malam itulah difardukan. Maksud dia solat tu dah ada, cuma kefarduan itu berlaku pada malam berkenaan untuk 5 waktu solat. Sebelum tu solat dah ada. Bagi kita ingat balik kisah Nabi Ismail, dia memang ajar anak dia solat dan zakat. Atau orang-orang Mekah dulu tahu je berkenaan masalah harta haram, harta halal. Itu Kaabah tu jadi kecil, tak ikut saiz zaman Ibrahim, sebab orang Quraisy ketika dia kumpulkan harta untuk bina Kaabah selepas runtuh, duit halal tak cukup. Sebab tu yang hijrah Ismail tu, dia patut sampai ke situ, tapi oleh kerana duit tak cukup, mereka pun bina sampai itu, pendek sikit daripada sepatutnya. Dan hasil dia, bila kita kata, maksud dia, diorang tahu duit halal, duit haram tak dicampur. Orang musyrikin Mekah dulu bukan tak tahu, dosa pahala tu tak tahu. Kalau tak dibina lah Kaabah suka hati dia, tapi kenapa dia tak bagi juga? Mana duit haram ada, duit bina Kaabah tu duit halal tak ada. Suruh tahu tak benda halal haram tadi? Dia tahu. Ni kena jaga sikit, sebab kadang orang kata macam jahiliah sebelum Islam tu bukan maksud dia tak tahu langsung, dia ada pengetahuan. Sebab tu kefarduan solat berlaku lepas daripada waktu berkenaan, lepas daripada malam Mi'raj, Isra' Mi'raj Nabi SAW. Baik. Waktu fardis solah, waktu kefarduan solat. Qad ikhtalafa al-ulama'u, telah bercanggahan para ulama, minal mu'arrikhina wa ghairihim fi sanati Isra'i wal Mi'raji. Sehingga telah bercanggahan para ulama di kalangan para ahli-ahli sejarah dan selain mereka tentang tahun Isra' dan Mi'raj. Tahun Isra' Mi'raj terhadap Nabi SAW, terhadap Rasul SAW. Walladhi alaihi ittifaq. Okay? Yang ke atasnya kesepakatan adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi Makkah salatan. Bahawa Rasulullah SAW dahulu solat di Mekah satu solat, la yu'rafu minas sunani wal adab minha illa ma nadar, tidak diketahui daripada sunnah-sunnah, adab-adab solat daripadanya melainkan apa yang janggal saja, kita tak tahu sangat. Nabi solat sebelum daripada difardukan, ya, tapi masalahnya macam mana solat tu punya jumlah, banyak mana rukuk, banyak mana sujud, tak tahu. Walakin ma thabata an Rasulullah SAW wa annahu yuaddi salatan zata ruku'in wahidin wa sajdatain. Tapi apa yang sabit daripada Rasulullah SAW bahawa baginda dahulu menunaikan solat sebelum fardu solat, sebelum fardu solat yang mempunyai satu rukuk dan juga dua sujud. Maka jaa an Rasulullah SAW annahu kana yusalli rak'atain. Dan kena datang juga daripada hadis Nabi SAW baginda dulu solat sebelum fardu solat 2 rakaat. Maka ja'at fi hadhihi al-akhbar fi hadha akhbarun. Datang dalam perkara ini khabar-khabar yang banyak. An Rasulullah SAW iddatun fi siyari wal maghazi. Tengah datang perkara ini dalam khabar-khabar daripada Rasulullah SAW dalam sebilangan pada sirah-sirah dan juga kisah-kisah peperangan Nabi. Wa ba'di kutubis sunnati, dan sebagian kitab-kitab sunnah. So Nabi pernah ada solat sebelum daripada solat difardukan. Cuma macam saya katalah, banyak mana keserupaan kita tak tahu. Tapi memang malam Mi'raj Nabi itu solat 5 waktu jadi wajib. Tidak lagi kita panggil apa seperti sebelumnya. Maka ada para ulama menyatakan zaman dahulu Nabi difardukan solat malam je. Solat malam je. Dasar pada surah Muzammil. Wallahu a'lam. Yang pentingnya kita faham, rukuk ada, sujud ada. Banyak mana tak tahu. Lepas tu kadang ada orang kata, takkan kita tahu Ustaz? Tak perlu tahu pun. Yang kita perlu tahu adalah apa yang Nabi suruh kita ikut. Apa yang Nabi buat sebelum dari itu, kita tahu pun tak apa. Tak penting. So Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 141. Bila Allah Ta'ala lepas dan satu lagi 134 tu. Dia akhir juzuk pertama.
Suratul Baqarah tu pertama kan, sini saya kulu sufaha, ayat bawah ni dengan ayat belakang lain tu ni belakang ayat tu serupa, bunyi dia apa? Tilka ummatun qad khalat, itu umat telah berlalu, laha ma kasabat, untuknya apa ia kerjakan, walakum ma kasabtum, untuk kalian apa kalian kerjakan, wala tusaluna amma kanu ya'malun, kalian tak ditanya mengenai apa mereka dahulu kerjakan. Tak usah tanya, kamu tak ditanya mengenai apa mereka buat. So tak tahu solat Ibrahim macam mana, tak ada hal. Tak tahu solat Ismail macam mana, tak ada hal. Tak tahu, tak ada masalah, tak penting. Kita hanya ditanggungjawabkan untuk ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kena tahu semua sekali benda berkenaan. Okey, baik. Daripada zaman kita sekarang ni banyak orang kan sibukkan dengan apa, dengan nak tahu macam-macam, apa benda yang sebelum ni, apa sebelum tu, Bani Keturah lah, Bani apalah. Last sekali benda tu yang tak patut kita tahu, kita sibuk nak tahu. Yang patut kita beramal, tak amal. Okay, baik. Makna solat wa ta'rifuha wallahu a'lam. Kita stop makna solat dan pengenalannya. Okey, ada soalan? Kalau masuk ini tak berhenti, pasal panjang ni. Kalau masuk ini tajuk berikutnya makna solat dan pengertian dia panjang lagi. Ada soalan apa? Benda berkenaan orang kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Ya, terus. Apa sebenarnya secara hadis tu? Kemudian kenapa ada, apakah amalan sahabat pada malam nisfu Sya'ban? Okey, pertama sekali hadis berkenaan tidaklah sesahih hadis yang turun Tuhan kita tiap malam pada sepertiga akhir malam pada ke langit dunia. Tak lebih sahih banding hadis yang datang dalam Bukhari Muslim tentang Allah turun ke langit dunia pada tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Bukan malam Syaban, bahkan tiap-tiap malam. Ni hadis ni kuat. Kadang-kadang kita belajar, saya pelik orang yang kadang-kadang kata musnad, kononnya tahu tentang ilmu hadis. Bila kita dah ada hadis yang banyak tentang satu maklumat, tentang hadis ni janggal banding yang banyak ni, kenapa nak sibuk yang ini? Sibuk lain dengan yang banyak. Hadis ni sahih, confirm sahih, yang ini dipercanggahkan kesahihannya. Jadi itu sudut asal tentang pada malam Syaban diintai hambanya sebagainya diampunkan. Tak sesahih hadis yang turun Tuhan kita pada sepertiga akhir malam ke langit dunia. Tak lebih sahih banding hadis tu. Hadis Bukhari Muslim. Yang Rabbuna tabaraka taala ila sama'i dunia, turun Tuhan kita Maha berkat, Maha tinggi ke langit dunia pada sepertiga akhir malam, tiap malam. Jadi macam mana kita nak tumpu pada yang satu yang tak pasti, kita tinggalkan yang pasti? Itu first thing first. Kedua, sebenarnya bila kita kata kalaulah orang tu kata nak pakai juga, tak diajar pun nak buat apa pada malam tersebut. Hadis yang kononnya Nabi bangun pergi ke Baqi', kemudian doakan orang dikubur di Baqi', kemudian pada malam nisfu Sya'ban, kemudian Aisyah datang ikut Nabi. Yang sahihnya bukan bahkan benda ni Nabi SAW pergi ke Baqi', doakan beberapa minggu sebelum baginda wafat. Dan ini bukan bulan Sya'ban, dia sama ada bulan Safar atau Safar lah, sebab Nabi mati Rabiul Awal. Beberapa minggu sebelum Nabi wafat, Nabi disuruh doakan orang mati di Baqi'. Ini sahih Bukhari, sahih Muslim. Jadi kenapa yang ambil yang tak sahih, yang tak pasti sahih, bantai untuk pakai? Saya tak faham kenapa. Maka yang digalakkan kita untuk bulan Sya'ban adalah banyak berpuasa, bukannya suruh beramal khusus pada malam nisfu Sya'ban. Tak ada. Kalau anda kata malam tu Allah Ta'ala apa katakan, sebut tentang Allah Ta'ala jenguk pada hambanya, ampunkan dosa-dosa semua sekali, bla bla bla, tapi tak timbul tajuk apa amalan patut dibuat. Amalan Nabi buat, Nabi sendiri buat apa? Nabi SAW bangun Nabi SAW bangun pada setiap malam. Nabi puasa banyak dalam bulan Sya'ban. Ini bila tanyalah hadis Bukhari Muslim kan, tanya pada isteri Nabi tentang puasa Nabi. Nabi kata, dikatakan SAW yaqulu,
hatta naqul annahu la yuftiru. Nabi SAW dahulu berpuasa sampai kami kata dia tak berbuka. Wa yuftiru hatta naqul annahu la yasum. Dan baginda banyak berbuka sampai kami ingat tak berpuasa. Dan tak pernah Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan Nabi banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban. Dan bila tanya Nabi SAW kenapa dia puasa banyak bulan Sya'ban, Nabi kata dzaka syahrun yaghfulu anhun nasu. Itu adalah bulan yang terlalai daripadanya orang ramai. Fihi, dalam bulan Sya'ban ni, turfa'ul amal ila rabbil alamin, diangkat amalan kepada Tuhan sekalian alam. Fa arju, maka aku berharap an turfa amali wa ana shaim. Aku harap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. So kita puasa siang malam. Puasa siang malam. Siang. Amalan diangkat siang malam. Siang lah, sebab ni puasa. Aku harap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Amalan diangkat siang, bukan malam. Yang peliknya orang kan buat amalan malam. Sedangkan Nabi puasa banyak dalam Sya'ban. Ini yang saya perhatikan. Banyak ajaran sesat, geng-geng ahli bid'ah ni, dia sebarkan tajuk ini, dia tak pernah sebar pun hadis banyak puasa Sya'ban. Betul tak? Nah, dia tak akan sibuk tentang banyak puasa bulan Sya'ban. Dia akan sibuk tentang malam nisfu Sya'ban ni memang kita buat amalan. Yang ini tak pasti, yang pasti dia tak ajak. Yang pasti dia tak ajak. Yang tak pasti dia sibuk gembar-gemburkan. Ha? Tak tiba. Dia memang tak nak ikut Nabi pun sebenarnya. Banyak kadang-kadang amalan tarikat je. Yang tarikat punya amalan. So, kalau nak kata kisah tu betul sekalipun, tidak ada di situ untuk menggalakkan buat amalan tertentu. Adapun bangun malam, sepertiga akhir malam, setiap malam Allah Ta'ala berseru, tak ada siapa-siapa nak minta aku berikan, tak ada siapa nak bertaubat aku berikan taubat, tak ada siapa minta ampun aku ampunkan. Dan itu berlaku pada tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Okey? Okey. Puasa Aisyah bulan Sya'ban. Okey, ini pasal isteri Nabi SAW. Isteri Nabi SAW, dia dahulu, mereka Aisyah kata, kami dahulu isteri Nabi SAW menggantikan puasa kami yang terlepas dalam Ramadan dalam bulan Sya'ban. Sebab kesibukan melayan Nabi SAW. So memang Nabi tak pelik isteri Nabi menggantikan puasa pada bulan Sya'ban. Sebab menjelang masuk Ramadan. Sebab mereka tak ada niat sekali. Dia tak ada niat gabung. Ada orang dia buat ngarut, dia kata niat gabung. Kalau awak ganti. Tadi saya belanja awak makan, saya hutang awak RM5. Saya belanja awak makan. Belanja tadi tu kira double bayar hutang dan sedekah. Mana boleh. Dan orang ni banyak kes saya perhatikan, dia suka gabung dua dan satu. Sampai lah ada lagi. Tak masuk Ramadan nanti ke masuk Syawal kan soalan yang sama. Simple macam ni, nak faham. Dia kata kalau buat benda tu kat situ dapat 2 pahala. Saya kata macam ni, solat subuh waktu duha, dapat pahala duha. Solat subuh waktu duha, dapat 2 pahala lah. Duha dan subuh, betul? Tak boleh macam tu ustaz. Pula, tak boleh kenapa? Kena boleh untuk yang lain, kenapa tak boleh yang ni? Saya kata awak solat subuh awak yang tak solat lagi, mana mungkin sama dengan solat sunat tu gabungkan sekali. Kalau masalah sunat dengan sunat, betul. Macam awak puasa Isnin Khamis, terkena dengan hari-hari, macam hari Arafah, mungkin dapat pahala berganda, tapi bukan atas niat awak. Kebetulan hari itu terkena hari Arafah, Isnin, puasa sekali, jatuh sekali kan pada 2 hari tadi, okey lah. Ada pun untuk meniatkan tak ada. Ya, tak apalah. Kita kata puasa tu kebetulan kena. Tapi sebenarnya dalam bulan Sya'ban ni bukan puasa hari bid. Dia banyakkan hari. 3 hari sebulan. Isnin Khamis. Selang sehari. Terpulang pada kita mampulah. Kita banyakkan puasa. Sebab kita nak macam Nabi kata, moga-moga amalan kita diangkat dalam keadaan kita berpuasa. Itu simple je. Tapi buat ganda-ganda-gandakan niat qada lah sebagainya kan. Aisyah sebut bahawa mereka menggantikan puasa Ramadan dalam bulan Sya'ban sebab kesibukan mereka melayan Nabi sepanjang tahun. Kesibukan mereka dengan Nabi. Sebab tu mereka bila Nabi datang, mereka tak boleh puasa. Mereka tak boleh puasa. Nabi pula kadang-kadang datang tanya makanan ada ke tidak. Tak ada, dia puasa. Nabi macam tu, ada makanan, dia tak ada, puasa. Puasa sunat lah. Jadi
Ketika tu juga boleh. Ada pun puasa ganti mesti niat dari malam. Puasa qada tak boleh buka susu hati. Puasa sunat, kawan kita ajak makan, terutama bulan Syaban ni. Menjelang Ramadan, orang suka makan. Pergi kita tengok kedai-kedai makan. Jadi macam pesta. Nak makan sebab apa? Nanti Ramadan. Kebuluh kan nanti tak kan? Okey, baik. Okey, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada peraya ni. Sallallahu ala Muhammadin. Wassalamu alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.